Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat kaum muslimin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan hendaklah kamu menjadi orang Islam yang sempurna. Sempurna di segi akidah, sempurna di segi iman, sempurna di segi tauhid, sempurna di segi ibadat, sempurna di segi akhlak, sempurna di segi cara hidup, sempurna di setiap bidang, sebelum dari kamu menghembus nafas yang terakhir, sebelum dari badan kamu dimandi orang, sebelum dari badan kamu dikafan dengan kain putih, sebelum daripada badan kamu disembahyangkan oleh orang ramai, sebelum dari badan kamu diusung ke tanah perkuburan, sebelum dari badan kamu dimasukkan ke dalam lubang kubur. Apabila sampai saat itu, tidak ada arti lagi kamu hendak bertakwa kepada Allah. Tidak ada arti lagi kamu nak hidup sempurna yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sudah sebulan lebih kita masuk dalam tahun baru Hijrah, tahun 1439 hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Al-Madinatul Munawwarah. Maka dari hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak yang kita dapat ambil pengajaran dan durus dan ibarat daripadanya. Di antaranya, kita mesti memahami bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanggup meninggal kampung halamannya di Makkahul Mukarramah, berpindah daripada Mekah ke Al-Madinatul Munawwarah bukan kerana takut. Bukan kerana Rasulullah takut nak hidup di Mekah dan sehingga terpaksa berpindah ataupun hijrah ke Al-Madinatul Munawwarah. Bahkan Rasulullah SAW berhijrah daripada Mekah ke Al-Madinatul Munawwarah adalah semata-mata nak memperluaskan pergerakan dakwah Islam, nak menyebar Islam kepada manusia. Hasil daripada Rasulullah SAW sudah tidak mempunyai harapan nak menjadikan Mekah sebagai pusat pergerakan dakwah. Maka Rasulullah SAW berharapan untuk menjadikan Taif sebagai pusat pergerakan dakwah, juga tidak berjaya. Dan Rasulullah SAW diberi tawaran oleh orang musyrikin dengan berbagai-bagai tawaran. Tawaran yang besar kepada Rasulullah SAW supaya berhenti daripada kerja dakwah. Yang pertama, dia bagi tawaran harta. Dia nak hipung harta semua daripada orang Mekah, nak bagi kepada Rasulullah, biar Rasulullah menjadi orang kaya nombor satu dalam Mekah. Tapi mesti berhenti dari kerja dakwah. Itu yang pertama. Tawaran yang kedua,
nak menjadikan Rasulullah sebagai pemimpin yang tertinggi di Mekah. Orang lain nak seleksi habis, nak tinggal, nak akik Rasulullah biar jadi pemimpin yang tertinggi, tapi dengan syarat berhenti dari kerja dakwah. Dan yang ketiga, juga nak minta Rasulullah berhenti daripada kerja dakwah menyebar Islam yang sebenar kepada manusia, iaitu nak memilih perempuan yang paling cantik dalam kota Mekah, nak bagi hadiah kepada Rasulullah untuk menjadi isteri kepada Rasulullah. Ketiga-tiga tawaran ini mereka akan bagi kepada Rasulullah dengan syarat berhenti dari kerja dakwah. Tapi Rasulullah SAW bukan hidup untuk mencari kekayaan dan kemewahan. Bukan hidup Rasulullah nak mencari peringkat yang tinggi. Bukan kerja Rasulullah untuk mencari isteri yang cantik. Bukan kerja Rasulullah SAW ialah dakwah. Menyeru manusia kepada Islam. Menyeru manusia kepada Al-Haq. Menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyeru manusia mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyeru manusia mendapat hidup dalam keredaannya, mencari keredaan hidupnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebab itulah Rasulullah SAW berpindah ke daripada Mekah ke Al-Madinatul Munawwarah bukan kerana takut. Bukan kalau dia takut, lebih baik dia duduk di Mekah dengan menerima tiga-tiga tawaran yang dibagikan oleh orang musyrikin itu tadi. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apabila Rasulullah berpindah ke Al-Madinatul Munawwarah, Rasulullah SAW mengadakan kerja ataupun amalan asas dalam nak menjadikan Al-Madinah sebagai pusat pergerakan dakwah. Rasulullah mengerjakan 3 perkara asas dalam usaha nak membina masyarakat bahagia. Rasulullah mengutamakan kerja asas, 3 kerja asas dalam membina daulah Islamiah di Al-Madinatul Munawwarah. Apakah kerja ketiga-tiga itu? Yang pertama, Rasulullah SAW mengikatkan hubungan orang Islam dengan Allah biar jadi kuat sebenar-benar kuatnya. Yang kedua, Rasulullah mengikatkan hubungan antara Muslim dengan Muslim dengan ikatan ukhuwah. Dan yang ketiga, Rasulullah mengikatkan orang Islam dengan orang-orang yang bukan Islam dengan mengikat perjanjian damai. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang mana Rasulullah SAW mengikat hubungan orang Islam dengan Allah Subhanahu wa taala, dia membina masjid. Di masjidlah manusia yang beragama Islam menghubungi Allah Subhanahu wa taala melalui solat dan amalan-amalan yang lain lagi. Sebab itulah mula-mula Rasulullah sampai ke Al-Madinatul Munawwarah, kerja mula-mula membina masjid. Kerana di masjidlah manusia mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia mendirikan solat, manusia beriktikaf, manusia mengerjakan amalan-amalan solat yang lain lagi di masjid banyak. Sebab itu sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, ada masjid seolah-olah ada tempat untuk berhubung antara hamba Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada masjid, tidak ada tempat nak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala secara jamaah. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang kedua, setelah selesai Rasulullah membina masjid untuk menjadikan tempat perhubungan erat, perhubungan rapat antara orang Islam dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW terus dengan kerja yang kedua, mengikat hubungan ukhuwah antara orang Islam dengan orang Islam. Orang Ansar dengan Muhajirin. Orang Ansar sesama Ansar. Orang Muhajirin sesama orang Muhajirin. Yang mana Rasulullah SAW menghapus segala bentuk kabilah. Tidak ada kabilah, tidak ada Aus, tidak ada Khazraj, tidak ada Muhajirin, tidak ada Ansar, ada hanya Islam. Rasulullah membina ikatan hubungan ukhuwah antara orang Islam dengan orang Islam, sama ada Muhajirin dengan Ansar, orang Ansar dengan orang Ansar. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Orang Ansar, orang Madinah, dia terbahagi kepada 2 kumpulan, 2 kabilah, Aus dan Khazraj.
Aus dan Khazraj sebelum datangnya Islam bermusuh-musuhan di antara satu sama lain. Musuh tak ada berhenti di antara Aus dan Khazraj. Begitu juga orang Arab, banyak kabilah di Mekah. Balah tak ada berhenti, musuh tak ada berhenti. Maka apabila orang yang muhajirin datang ke Al-Madinah Al-Munawwarah selaku muhajirin, maka orang Madinah selaku Ansar, Rasulullah SAW sebelum menubuh masyarakat bahagia, sebelum membentuk daulah Islamiah, Rasulullah mengikat hubungan orang Islam dengan orang Islam dengan ukhuwah. Biar kasih sungguh orang muhajirin dengan orang Ansar. Biar kasih sungguh di antara orang Ansar dan orang Aus dan Khazraj. Biar kasih sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bagaimanakah kasih orang Islam sesama orang Islam? Sebagaimana diceritakan oleh Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang kamu sehingga dia kasih kepada saudaranya seperti dengan dia kasih kepada dirinya sendiri. Itu dia cara kasih dalam Islam. Orang Islam nak kasih kepada orang Islam, wisupa dengan kasih kepada diri dia sendiri, maka itulah hakikat kasih sayang yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Kita tidak rela diri kita lapar, maka kita jangan rela saudara kita lapar. Kita tidak reda diri kita susah, juga kita jangan reda saudara kita Rohingya di Burma susah. Kita tidak rela kita mati dalam kelaparan, maka kita tidak boleh rela saudara kita mati dalam kelaparan. Kita tidak rela kita menjadi ahli neraka, maka kalau kita kasih kepada saudara kita, kita tidak reda saudara kita menjadi ahli neraka. Kita tidak mau mengerjakan amalan jahat, amalan derhaka, begitu juga kita jangan reda saudara kita mengerjakan amalan jahat dan amalan derhaka. Itu dia kasih sayang yang sebenar sebagaimana diceritakan oleh Rasulullah SAW. Apatah lagi lebih daripada itu lagi, yaitu dengan sifat isar. Isar mengutamakan diri orang lain lebih daripada diri kita sendiri. Itu dia cara kasih sayang dalam Islam. Sebagaimana berlakunya dalam satu peperangan. Setelah berlaku peperangan, ada seorang sahabat pergi cari orang Islam. Ada orang mati, ada orang tak mati, ada orang sakit, ada orang luka. Kebetulan ada seorang sahabat pergi cari, pergi bertemu dengan sepupu dia. Dia minta air, lapar kerana luka banyak. Banyak keluar darah, luka, hampir nak mati dah. Dia minta air kerana terlalu dahaga. Maka sepupu dia lagi pergi cari air. Buah boleh air dah, sepupu dia minum. Buah nak minum air dalam keadaan nak mati, dah ngak-ngak dah. Panah dahaga. Dia terdengar suara saudara dia di sana, dia minta air supaya dengan dia juga dah Bagaimanakah sikap seorang muslim, seorang mukmin dalam keadaan dahaga, panah, lapar kepada air, apabila dia boleh minum dan saudara dia minta nak pada air juga, biarlah aku tak minum, bagi pada saudara aku minum. Allahu Akbar. Bagi air kepada orang yang kedua dalam keadaan dahaga nak mati dah. Lapar, habis-habis lapar, dahaga, habis-habis dahaga kerana terlalu banyak luka dan darah keluar banyak. Buah nak minum, dengar orang yang ketiga minta air juga. No air. Orang yang kedua tak sanggup minum. Biarlah aku tak minum, bawa air bagi pada orang yang ketiga. Apabila sahabat bawa air pada orang yang ketiga, tak ada nak minum, menghembus nafas yang terakhir, mati. Kemudian sahabat tadi bawa air kepada orang yang kedua pula. Orang yang kedua juga tak ada nak minum air, menghembus nafas yang terakhir. Bawa air kepada orang yang pertama juga tak ada nak minum kerana menghembus nafas yang terakhir. Berarti orang Islam sanggup mati demi kepentingan saudaranya lebih daripada dirinya sendiri. Allahu Akbar. Tidak ada dalam satu agama pun di atas dunia ini. Tak ada satu agama pun yang mengajar pengikutnya sampai mengutamakan diri orang lain lebih daripada diri sendiri sehingga sanggup mati
melainkan dalam agama Islam saja yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia kasih sayang yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga terbentuk umat Islam di Al-Madinatul Munawwarah berkasih sayang, berukhuwah, saling bantu membantu, kasih mengasihi, sehingga setengah sahabat sanggup menceraikan isterinya. Mungkin isteriku mana, muwayak aku nak cerai ucap padamu. Tidak ada orang yang tidak sayang kepada isteri. Tapi demi kepentingan saudara yang datang daripada Makkahul Mukarramah, sanggup menceraikan isterinya. Tak apa harta aku nak bagi kepadamu. Aku nak yang mana, ambil. Ini cara kasih sayang dalam Islam. Apabila selesainya membina ikatan hubungan di antara orang Islam dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila selesainya Rasulullah mengikatkan hubungan kasih sayang ukhuwah di antara orang Islam sama orang Islam, di sana di Al-Madinatul Munawwarah ada orang kafir lagi. Ada orang yang belum meluk agama Islam. Ada orang-orang Yahudi, sama ada Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Quraidah. Maka Rasulullah SAW demi membina masyarakat bahagia, demi membentuk satu daulah Islamiah yang bahagia, Rasulullah tidak membiarkan orang kafir hidup begitu saja. Bahkan Rasulullah SAW mengadakan ikatan perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi. Dengan Islam ada hubungan rapat, dengan orang Islam timurnya kasih sayang, dengan orang kafir mengadakan ikatan damai, ikatan perjanjian damai, maka sudah tentu akan terbentuknya satu masyarakat bahagia di Al-Madinatul Munawwarah. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pelaksanaan Rasulullah dalam membina daulah Islamiah bahagia dan masyarakat bahagia di Al-Madinatul Munawwarah ini memang berjaya. Memang disegani oleh dunia, sama ada dunia Islam dan dunia bukan Islam. Bukan senil orang Arab yang jauh daripada kemajuan. Orang Arab orang yang tidak ada kitab, tak sama dengan Bani Ahlul Kitab. Tak sama dengan orang Yahudi pada masa itu mereka ada kitab. Tak sama dengan orang Nasrani masa itu mereka ada kitab. Tapi orang Arab pada masa itu tidak ada kitab. Orang mundur, orang tidak maju, orang tidak berpengetahuan. Tetapi dengan sebab Rasulullah SAW membina mereka dengan Islam, akhirnya terbentuk satu masyarakat yang dikagumi oleh seluruh dunia. Heran, pelik. Apakah rahsia kejayaan Rasulullah dalam membina masyarakat bahagia dan daulah Islamiah yang bahagia? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Innahu was-sami'ul alim. Wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih la'allakum tuflihun. Wahai sekalian hamba Allah, saya berwasiat dan berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada sidang Jumaat sekalian, sama-samalah kita bertakwa kepada Allah. Sama-samalah kita mentaati Allah agar kita tergolong dalam golongan hamba Allah yang berjaya di dunia dan di akhirat. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pembinaan masyarakat bahagia dan daulah Islamiah bahagia itu tadi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW merupakan contoh teladan dan qudwah kepada pengikut Nabi Muhammad SAW. Kita nak bina masyarakat dalam kampung kita, nak jadi masyarakat bahagia, kita buatlah, kita mulalah
dengan ketiga-tiga asas sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah. Bagi orang jadi tok nebek, bagi orang jadi tok imam, bagi orang yang jadi ketua-ketua kampung, usahalah mengadakan ketiga-tiga asas ini dalam nak membina masyarakat bahagia. Kalau tidak ada tiga ini, mustahil masyarakat akan jadi bahagia. Kalau tidak ada hubungan rapat di antara hamba Allah dengan Allah Subhanahu wa taala, ada masjid, penduduk kampung sampai ke 500 orang, semaya subuh hanya 10 orang. Semaya maghrib 30 orang, ramai kerana segar masa tu. Semaya isya kurang dah 20 orang. Semaya zuhur panas 10 orang. Semaya asar sibuk dengan kerja 5 orang. Mustahil masyarakat akan jadi bahagia. Sebab itu Rasulullah SAW membina masjid adalah bertujuan supaya mengiratkan hubungan hamba Allah dengan Allah Subhanahu wa taala biar benar-benar terikat. Biar benar-benar hubungan secara takwa dengan hubungan takwa, hubungan taat, hubungan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan yang kedua, usahalah menghidupkan kasih sayang, membentuk kasih sayang di antara orang Islam dengan orang Islam dalam satu-satu masyarakat. Karena itu asas menjadi masyarakat bahagia. Asas masyarakat bahagia. Dan yang ketiga, kalau adanya orang bukan Islam dalam kampung kita, jangan kita buat perseteruan. Bukan seteru. Orang kafir, orang bukan Islam, orang Yahudi, orang Nasara, selama mana mereka tidak menghantam Islam, selama mana mereka tidak menghancurkan Islam, selama mana mereka tidak usaha nak menjatuhkan Islam, nak menghancurkan Islam, maka mereka adalah mad'uun, kelumpau mai, golongan sasaran dakwah yang mesti kita mengajak mereka kepada Islam, yang mesti kita menyampaikan Islam kepada mereka. Kerana orang-orang yang bukan Islam, apabila sampai pada hari kiamat nanti, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan di situ mereka akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala, alam ya'tikum nadhir? Adakah tidak ada orang Islam yang datang memberi pengajaran kepada kamu? Tak ada ke orang Islam yang datang kepada kamu memberi peringatan kepada kamu? Kita bertanggungjawab. Kita bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila ada orang kafir yang tidak memeluk agama Islam, yang kita tidak mengajak mereka kepada Islam. Sebab itu ikhwah yang dikasihi sekalian, orang kafir sebagaimana saya katakan tadi, mereka mad'uun. Kita kena kasih kepada mereka. Kita kena kasih kepada mereka. Kenapa? Karena mereka berhak juga memeluk agama Islam, tetapi mereka tidak memeluk agama Islam karena mereka tidak memahami hakikat Islam yang sebenar, karena kita tidak pernah menceritakan Islam kepada mereka. Duduk sekali, makan sekali, naik kereta sekali, tapi kita tidak pernah menceritakan hal Islam kepada mereka. Kita bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, kita kena adakan perdamaian dengan mereka, kerana ini menjadi satu contoh dan tauladan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu merupakan contoh Rasulullah melaksanakan dalam usaha nak membentuk masyarakat bahagia dan daulah Islamiah yang bahagia akhirnya terbentuk, dan semua orang di dunia, tak kira orang Yahudi, tak kira orang Kristian, tak kira orang agama gapo pun, beri iktiraf, beri pengakuan bahawa masyarakat di Al-Madinah adalah masyarakat yang benar-benar bahagia kerana dipimpin oleh seorang ketua, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mustad'afin fi Burma. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mujahidin alladzina yujahiduna fi sabilika fi Palestin wa fi Suriah wa fi Iraq wa fi kulli makan. Allahumma tsabbit imanahum, Allahumma tsabbit aqdamahum ala aduwika wa aduwwihim. Allahumma rzuqhumus syahadah. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.